أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab iaitu Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, atau yang lebih masyhur dipanggil Arba'in atau Arba'un An-Nawawiyah, yang menghimpunkan 42 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan madarul Islam, yang barang siapa mempelajarinya sungguh dia meraih manfaat yang tak terhitung banyaknya, iaitu yang dihimpun oleh dan disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Asy-Syafi'i rahimahullah, atau lebih dikenali dengan panggilan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang kita cintai, yang kita ambil faedah daripadanya, yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah, iaitu dalam usianya yang sangat muda tapi penuh berberkah, sekitar 45 tahun. Semoga Allah menjadikan usia kita berberkah di mana saja pun kita berada. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung iaitu hadis yang ke-15, Al-Hadithul Khamis Asyara. Hadis yang ke-15 iaitu hadis yang merupakan salah satu kaedah yang sangat agung di dalam kita bermuamalah sesama Muslim khususnya, dan orang lain umumnya. Dan ini merupakan di antara salah satu daripada jurusan yang berkaitan dengan adab atau etika atau akhlak yang diajar oleh Islam menerusi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada datang daripada qala Allah atau daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini merupakan salah satu daripada di antara sekian banyak adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga di dalam ayat Al-Quran disebutkan tentang perkara ini, sebagaimana pemahaman daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika beliau menjelaskan tentang tadaburnya terhadap salah satu ayat daripada surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaihimul malaikah ila akhir ayat. Allah perintahkan kepada orang yang beriman, pelihara qu anfusakum, pelihara, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Jadi ini keywordnya daripada ayat yang pertama, kemudian disambung dengan bagaimana kesudahan orang-orang yang jika tidak melaksanakan perkara ini maka mereka akan dihumbankan ke dalam neraka, yang penjaganya adalah mereka yang keras lagi bengis, taat terhadap seluruh perintah Allah. Dia berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terhadap
ayat ini, yaitu qu anfusakum wa ahlikum nara, yaitu alimu anfusakum wa ahlikum, ya, yaitu alimu anfusakum wa ahlikum al khair wa addibukum. Ajari diri kamu dan ahli keluarga kamu ya tentang kebaikan-kebaikan, yaitu al-Islam, dan wa addibu, yaitu dan juga adab-adab, ya, adab-adab yaitu akhlak. Ya, kerana seorang muslim itu ya dilihat, ditinjau daripada kepribadiannya dari sudut akidahnya, ibadahnya dan akhlaknya. Maka ini adalah 3 komponen yang paling utama bagi seorang pribadi muslim yang berjalan di atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat besar, yaitu menjelaskan tentang 3 etika yang penting, yang semua orang akan pasti ya berinteraksi dengannya. Baik, mari kita dengar dulu apa kata perawi hadis ini, yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini adalah merupakan yaitu hadis yang ketiga yang didatangkan daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis yang ketiga, ya, ataupun ini adalah hadis yang keempat, ya, hadis yang kelima. Hadis yang kelima, di mana sebelum ini ya, hadis yang ke-9, laksanakan perintah jauhi larangan. Ya, hadis yang ke-10, baik dan halal syarat diterima doa. Dan yaitu hadis yang ke-12, tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Dan sekarang adalah hadis yang ke-5, yaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu hadis yang ke-15. Nanti juga disusuli dengan hadis yang ke-16 juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka tak hairan ya, Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kita akan kerap temui yaitu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang banyak dimuatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, kita baca matan hadis ini. Al-hadithul khamis asyara. Ya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh ya Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau biasanya digunakan perkataan muttafaqun alaih. Telah ittifaq kedua ulama hadis ini di dalam ya terhadap hadis ini yang diletakkan di dalam kitab sahih masing-masing. Di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan hadis ini di beberapa tempat di dalam kitab sahihnya, yaitu pada nombor 6018, 6136 dan 6475 di dalam bab yang berbeza, maka boleh dirujuk di dalam kitab aslinya. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah meletakkan hadis ini pada nombor 47. Baik. Ya, kemudian imam-imam yang lain juga meriwayatkan hadis seperti Al-Imam Ahmad, Imam Abu Daud, ya, Al-Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan gitulah lain-lain ulama memasukkan hadis ini, yang menunjukkan hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat agung. Baik, an Abi Hurairah, an daripada Abi Hurairah, yaitu Abu Hurairah. Telah berlalu penjelasannya tentang biografinya, tapi yang harus kita ingat yaitu namanya adalah Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi, ya, radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meredainya. Anna, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, siapa yang kana adalah yu'minu, beriman, billah, kepada Allah, ya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, hari akhir, ya, fal yakul, maka hendaklah dia berkata khairan, baik, atau liyasmut, atau diam. Itu perintah yang pertama. Kemudian perintah yang kedua, waman, dan ya, siapa yang kana yu'minu, ya, adalah dia beriman, yu'minu, beriman, billah, ya, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, hari akhir, fal yukrim, maka hendaklah dia
Falyukrim, memuliakan. Jarah, iaitu tetangga ataupun jiran. Yang ketiga adalah waman kana yu'minu, ya, dan sesiapa yang adalah dia beriman kepada Allah dan juga hari akhir, falyukrim, maka hendaklah dia memuliakan dhaifah, tuyuf, ya, dhaif, ya, iaitu tetamu. Baik. Jadi secara bahasa mudahnya adalah iaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Kemudian yang kedua, ya, iaitu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan, ya, atau menghormati, ya, jirannya. Kemudian yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan, yaitu jirannya. Jadi hadis ini, ya, yang pertamanya faedah daripada hadis ini adalah keseluruhan hadis ini nak menjelaskan tentang, yaitu di antara 3 etika yang sangat agung. 3 etika yang sangat dituntut, dan betapa besarnya 3 etika ini atau adab ini, yaitu dikaitkan dengan, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa maksudnya dikaitkan dengan beriman, ya, kepada Allah dan hari akhir, sehingga diulang 3 kali untuk setiap etika itu, setiap satu. Padahal sekali cukup dah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, aw, wa, atau sambung ataf wa atau aw, dan seterusnya. Tapi diulang dengan membuat penegasan, menunjukkan ketiga-tiga adab ini, etika ini, pengamalan ini, suruhan ini adalah perkara yang sangat besar. Kerana dia berkaitan dengan hak-hak seorang Muslim khususnya, dan hak-hak selain daripada itu umumnya. Dan ini merupakan salah satu daripada aturan, ya, yang menjelaskan tentang adab dan etika yang diajar oleh Islam dalam muamalah sesama Muslim khususnya. Ya, sebab dikaitkan dengan beriman. Jadi bila dikaitkan dengan beriman, maknanya perkara itu besar. Beriman dengan Allah maknanya apa? Iaitu ini merupakan perintah Allah. Orang yang beriman, mereka adalah orang yang meyakini, tunduk, patuh, ya, mendengar dan terus berbuat. Jadi mereka, orang yang beriman adalah pelaksana. Sebab itu ciri khas orang yang beriman, ya, sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, khusus ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang Allah mulakan dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ada berapa kali Allah seru ya ayyuhalladzina amanu? Ada 89 kali. 88 di awal ayat, yang berbaki satu sambungan ayat. Ya. Kita dah terangkan ini ketika mentadabburi, ya, iaitu seruan Allah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan seruan ya ayyuhalladzina amanu ditujukan khusus untuk orang yang telah iman masuk ke dalam hatinya, bersedia untuk menerima arahan, sama ada perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan. Dan itulah yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika kamu mendengar ayat-ayat yang dimulai oleh Allah Ta'ala dengan seruan nida ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga kamu, beri perhatian, pay attention, attentive listening. Sebab apa? Selepasnya pasti ada perintah atau tegahan, atau kedua-duanya sekali. Seperti ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini apa? Perintah. Perintah apa? Untuk berbuat. Jaga diri dan ahli keluarga. Bukan kamu saja, ahli keluarga kamu. Didik, ajar mereka tentang Islam, pokok-pokok akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan segala yang diperintahkan oleh Allah, dan juga adab-adab. Ya, sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik. Jadi menunjukkan betapa besarnya hadis ini, sehingga disandarkan dengan pertama beriman kepada Allah. Menunjukkan barang siapa yang beriman kepada Allah, dia pasti akan mendengar, patuh dan melaksanakannya. Kemudian tak cukup dengan itu, disandarkan lagi dengan hari akhirat, yaitu peristiwa yang pasti, negeri akhir yang kekal, di mana di situ akan ada hari pembalasan. Jadi 3 perkara ini akan nanti dibalas oleh Allah. Allah akan bertanggungjawabkan kita di negeri akhirat terhadap 3 perintah ini. Sebab negeri akhirat adalah darul jaza, negeri pembalasan. Sama ada kamu menunaikan tak 3 perkara yang sangat pokok, yang sangat besar. Yaitu yang pertamanya apa? Yaitu Nabi SAW sebut
iaitu tentang 3 etika yang sangat agung. Dan 3 etika ini merupakan nilai peradaban Islam yang sangat tinggi, agung, halus dan mengandungi kesopanan tahap tertinggi yang hanya diajar kepada umat Islam, orang yang beriman. Ya. Tidak diajar kepada selain daripada itu. Kenapa? Ya, kerana ia berkaitan dengan 3 perkara pokok di mana Allah Ta'ala dia mengatur urusan hamba-hambanya. Dia sangat mengetahui keperluan hambanya dari 3 perkara ini, iaitu tentang ya, ucapan, pembicaraan, komunikasi. Ya, sebab ini di antara perkara yang mendominasi seseorang. Cara dia nak menyampaikan hasrat hatinya, nak menyampaikan maklumat, dia adalah menerusi komunikasi. Nanti akan datang penjelasannya. Sehingga dia menduduki ranking nombor 1 dalam urutan 3 etika yang agung ini. Kemudian yang kedua adalah etika tentang berkaitan dengan pemuliaan, penghormatan terhadap jiran. Ya, Islam satu-satunya agama yang mengajar bagaimana kita menjaga hak jiran secara detail dan very komprehensif. Ya, siap dengan ya, sunnah operating procedure-nya, step by step. Apakah kriterianya, apa requirement-nya, semua didetailkan oleh Nabi SAW berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Dan para ulama kemudian datang menyusun. Di antara mereka menyusun kitab-kitab tentang ensiklopedia adab. Bagaimana adab kita berjiran, bagaimana kita beradab dalam segala hal. Maka barang siapa yang tidak beradab, maka sungguh dia memiliki akhlak yang buruk. Ya, dan dia membuat persiapan untuk memasuki neraka. Sebab yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka adalah lawan daripada ya, husnul adab, iaitu su'ul adab. Sebab itu Nabi SAW ditanya 2 soalan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mula-mula dia tanya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksarin nas al jannah. Apa perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam syurga? Qal taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan baik akhlak. Dan komponen utama baik akhlak ni apa? Adab, etika. Ya, sebab itu para ulama dulu mempertegaskan mula-mula adalah belajar tentang akhlak, adab. Ya, sehingga di dalam majlis-majlis ilmu para ulama, apa yang mereka mula beri perhatian adalah tentang akhlak. Sehingga disebut ya di dalam majlis Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebagaimana yang disebut oleh Abu Bakar Al-Wa'i rahimahullah, aku berulang alik kepada Abu Abdillah, iaitu Imam Ahmad, di dalam majlis ilmunya selama 10 tahun. Ulang alik duduk dalam majlis ilmu dia. Lama tak menuntut ilmu? Lama. Ya, beliau membacakan kitab Al-Musnad yang mengandungi 40,000 lebih hadis itu. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Tengok, mendidik anak sendiri. Ya, pada masa yang sama mendidik umat. Ya, ada orang sibuk mendidik orang lain, dia lupa nak didik isteri dan keluarganya. Ini sungguh perkara yang sangat malang. Dia sibuk ke sana kemari, tapi anak-anak dibiarkan demikian. Ya, apa kata Abu Bakar rahimahullah? Ya, beliau, yakni Imam Ahmad rahimahullah, membacakan kitab Al-Musnad kepada anak-anaknya. Aku tidak menulis satu pun hadis daripadanya. Aku dengar. Ya, aku hanya melihat pada adab dan akhlak beliau. Tengok adab tu guru. Bagaimana dia begitu ya, teliti, sopan, apatah lagi ketika membaca hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itu dah sebut berulang kali. Bila di dalam majlis membaca hadis Nabi, jangan bermain-main. Jangan bergurau, jangan usik sana. Kerana apa? Kita bukan tidak beradab ya kepada guru, tapi tak beradab pada Nabi SAW. Bagaimana hidup kita akan mendapat keberkatan? Ini banyak yang dilalaikan oleh para talibul ilm. Dia main-main. Ya, padahal dia sedang mendengar kalam Nabi SAW. Hendaklah dia beri perhatian. Ya, berkata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, bahawasanya majlis Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu dihadiri oleh 5,000 orang. Ramai tak? Ramai penuntut ilmu. 500 di antaranya mencatat, buat catatan ketika kuliah. Sedangkan selebihnya mengambil manfaat daripada perilaku, akhlak dan adab beliau. Bukan bermakna tak catat tu mereka tak dengar. Ya, para talibul ilm itu di zaman itu, kebanyakan mereka Allah berikan keistimewaan, hafalannya kuat, boleh ingat. Ya, barang dia datang dalam kuliah tu dah buat persiapan. Ya, mereka perhatikan bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ketika membaca hadis, suaranya, intonasinya, ya, penampilannya. Ya, ketika nak baca hadis Nabi SAW, para ulama akan memakai pakaian yang terbaik, kemas, rapi. Tak adalah menyampaikan hadis pakai t-shirt aja, kopiah tak pakai, apa tak pakai.
Sebab apa? Dia sedang seolah-olah mengambil tempat Nabi SAW. Pakai minyak wangi, bersugi, ya, penampilan yang terbaik. Kenapa? Sekarang dia mengambil alih tugas Nabi SAW dan dia mengucapkan kalam Nabi SAW. Ya, mereka melihat bagaimana ketelitian, penghormatan bila disebut Nabi, mereka akan berselawat sallallahu alaihi wasallam. Ni kena jaga. Sebab itu orang yang beradab dalam majlis ilmu, walaupun dia tak catat, nanti Allah akan berikan dia keberkatan. Ilmu tu bermanfaat, dia dapat sampaikan kepada orang. Dan bermanfaat bagi dirinya. Banyak orang yang belajar, khatam kitab itu, kitab ini, kitab hadis, tapi satu pun tak ada manfaat. Tak diajar pada seorang pun. Habis yang kau belajar bertahun-tahun tu, mana manfaatnya? Itu tanda. Tapi kalau tanda keberkatan dia kerana apa? Menjaga adab ilmu, Allah berikan dia. Ya, iaitu Allah mudah lorongkan dia untuk menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekali baru dia belajar bertelaki sampai habis, tapi adabnya tinggi. Mulianya dia menghormati majlis ilmu. Mulianya dia beradab dengan Nabi SAW. Maka Allah berikan keberkatan. Kemudian Allah mudahkan, Allah lapangkan, Allah bantu dia untuk dia menyampaikan. Ya, ada orang bertahun-tahun, puluhan tahun, barangkali khatam berkali-kali Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi tak diajarnya pada orang. Ini tanda hilang keberkatan. Camkan perkara ini. Sebab itu adab sangat penting. Ya, sebab itu berkata Ibnul Mubarak rahimahullah. Ya. Apa kata beliau dalam satu syairnya? Ya. Jarrabtu nafsi fama wajadtu laha. Sekian lama aku telah menempa diriku. Maknanya membentuk diri dia, pribadinya. Min ba'di taqwal ilahi kal adab. Dan adab adalah yang terbaik baginya setelah takwa. Nama tu. Tadi masuk ke syurga boleh? Taqwa Allah wa husnul khuluq. Khuluq itu adalah adab dan akhlak. Ya. Bagus, good try. Hampir-hampir. Masya-Allah. Fi kulli halatiha wa in karihat. Ya, adab itu sangat penting dalam segala keadaan. Afdalu min somtiha anil kadhib. Ya, bahkan ia lebih baik daripada menahan rasa dari dusta. Tinggi tak adab ni? Tinggi. Ya, au ghibatin nasi in ghibatahum. Ya. Atau juga lebih baik daripada menahan lidah daripada ghibah. Berempat. Tadi kita dah sebut dah. Ya, pada kuliah sebelum ni. Harramaha Zul Jalali fil kutub. Dan ghibah memang diharamkan oleh Allah di semua kitab-kitabnya. Ghibah. Ya, penyakit yang senang dilakukan oleh lisan yang tak bertulang. Qultu laha ta'ian wa akrahuha. Ya, aku katakan pada diri ini, taatlah dan kupaksa ia untuk itu. Ya. Al-hilmu wal ilmu zainu zil hasab. Ya, ketahuilah. Ya, kesantunan, al-hilm, kelemah lembutan, kesantunan. Ya. Dan ilmu adalah perhiasan orang yang mulia. Orang yang terhormat ni perhiasan diri dia apa? Iaitu lemah lembut, adab, akhlak yang bagus. Dan ilmu. Yang mengangkat darjat seorang siapa? Siapa? Apa? Al-ilm. Apa dalil dia? Syakir. Sambung. Yarfa'illah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina utul 'ilm. Yarfa'illahu alladhina utul 'ilm. Na'amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Translate. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat orang-orang yang beriman Minkum. daripada kalangan kalian. Wa utul 'ilma darajat. Dan orang yang berilmu orang yang diberi ilmu di kalangan kalian itu darajat. Tinggi tak Allah angkat darjat? Sesuai dengan jauh dekat dia dengan ilmu. Jauh dekatnya dia dengan adab di dalam ilmu. Sebab itu adab ni nombor 1. Ilmu tu nombor 2. Tengok tadi 5,000 duduk dalam majlisnya. Kata Imam Zahabi rahimahullah, yang mencatat ni cuma 500. Yang lain perhatikan, dengar, konsentrate, lihat wajah guru, dengar dengan teliti, masuk satu-satu. Allah beri keberkatan majlis ilmu mereka. Ya. Kemudian in kana min fiddatin kalamuka ya nafsu fa inna sukuta min zahab. Ya. Wahai jiwaku, seandainya ucapanmu itu seperti perak, maka diammu itu seperti emas. Nampak tak? Ini adab. Ya, sebab itu para ulama mengarang banyak kitab-kitab tentang adab. Seperti siapa? Al-Imam Bukhari rahimahullah ada satu kitab. Apa nama kitab dia? Selain Sahih Bukhari? Pandai pun.
Adabul Mufrad. Baca kitab itu. Ya, masya-Allah, menakjubkan. Ya. Imam Nawawi rahimahullah karang kitab berkaitan adab, kitab apa? Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbahasan adab ini adalah wajib. Didik anak-anak agar memiliki adab dan akhlak. Ya, luas cakupan adab ini. Jadi hadis ini menjelaskan tentang betapa ya keindahan, kecantikan serta harmoninya ya bentuk atau wajah masyarakat muslim itu disusun dengan tatanan ya yang sangat mempersonakan dengan ketulusan, keluhuran akhlak sesama ya muslim khususnya yang sangat agung. Sebab tu masyarakat Islam yang dibentuk di atas akhlak dan adab, maka kita akan nampak keindahan, bersinar, bercahaya. Ya, baik muamalah sesama mereka. Tetapi sayang, ini di antara perkara yang kian hilang dan pupus. Anak-anak Islam makin kasar bahasanya kerana terpengaruh dengan ucapan cara orang kafir. Ya, khususnya dengan media massa, perkataan-perkataan celaka, sial, ya, wala habau, berbagai-bagai. Di mana datang ni perkataan? Ya, Islam tak mengajar demikian. Tapi itulah yang berlaku. Ini pentingnya pendidikan dan persekitaran bi'ah. Ya. Jadi hadis ini juga memberikan betapa pentingnya adab ini sehingga dikaitkan dengan iman. Iman kepada Allah, kita dah sebutlah, perintah wajib. Iman di negeri akhirat akan ada hari pembalasan. Dan beruntunglah orang-orang yang di dunia Allah berikan dia takwa dan akhlak yang baik, maka syurga untuk dia. Ya. Jadi ya kerana ya, perkara-perkara inilah sehingga Nabi SAW di antaranya diutuskan untuk apa? Bu'istu li utamimah makarimal akhlak. Ya, aku diutuskan untuk apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Kana khuluqul Quran. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau nak memiliki akhlak yang mulia, ya mengikut spesifikasi yang benar, standardnya adalah Quran. Standardnya adalah hadis Nabi SAW. Kerja kita dah mudah sebab para ulama dah susun kitab-kitab. Ambil daripada qala Allah wa qala Rasul, letak di tajuk-tajuk. Bagaimana pembentukan, iaitu ya karakter, ya personal karakter, ataupun dipanggil apa? Personality development. Buka saja buku-buku itu banyak. Ya, diterangkan secara teori, diterangkan secara action plan. Sebab tu kena didik anak sejak daripada kecil adab. Kalau tidak dididik, nanti anak membesar dengan ya kurang ajar, kurang adab atau langsung tiada adab. Jadi penting. Baik. Sekarang kita akan lihat ya bahagian yang pertama, iaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini sering kita dengar ni. Ini kaedah yang sangat agung. Dan perbahasan yang berkaitan dengan lisan ini adalah perbahasan yang sangat luas. Ya. Terperinci. Sehingga para ulama dari semasa ke semasa mengarang kitab-kitab khusus. Ya. Dan ini merupakan salah satu daripada kemahiran berkomunikasi. Ya. Kalau masih ingat ketika kita mempelajari tentang Syama'il Al-Muhammadiyah, ya ada beberapa bab, 4 atau 5 bab menjelaskan tentang ya hal yang berkaitan dengan komunikasi. Iaitu dimulai pada bab yang ke-34. Iaitu tentang gaya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ulang kaji supaya kita boleh relate dengan apa yang kita pelajari. Itu bab tentang gaya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ucapan. Ini semuanya adalah skill. Ya, teknik dalam membuat ucapan. Perlahan-lahan satu persatu diulang ya 3 kali, dan Nabi SAW banyak berdiam dan sebagainya. Iaitu pada bab tentang gaya ucapan, bagaimana Nabi SAW berucap. Kemudian kita lihat tentang iaitu gurauan Nabi SAW. Nabi bergurau. Ini kan komunikasi juga. Ya, Nabi SAW bergurau. Ya, begitu juga Nabi SAW ya bersembang pada waktu malam. Nabi SAW juga ya bersyair dan sebagainya. Maka boleh ulang kaji balik, lihat pada bab tersebut. Ya, itu adalah satu sisi daripada komponen di dalam berbicara. Jadi apa yang disebut oleh Nabi SAW ini adalah salah satu kaedah supaya kita berbicara itu mendatangkan manfaat. Iaitu dalam berbicara, Nabi SAW bagi garis panduan yang paling utama, iaitu ya sama ada kamu
berkata baik atau diam. Jadi kaedah berbicara, pokoknya yang paling utama adalah kamu ada dua pilihan. Kamu bercakap baik. Apa makna bercakap baik? Iaitu perkara yang benar dan ada manfaatnya. Ya. Jadi bercakap ini ya, dan diam. Diam pula dituntut jika tiada manfaatnya atau mendatangkan mudarat. Jadi baik dan diam ini adalah mengikut kondisi. Ya. Dan baik dan diam ini daripadanya ada beberapa kaedah. Iaitu kaedah yang pertama, bercakap tidaklah dihalang secara umum. Dan diam tidak pula disuruh secara mutlak. Faham? Bercakap tidaklah dihalang secara umumnya. Dan diam tidaklah dituntut secara mutlak. Ya. Apa maksudnya? Bercakap tidaklah dihalang secara umum, iaitu ya, berbicara kena pada tempatnya adalah terpuji. Ya. Berkata pada waktu yang sepatutnya, iaitu perkara-perkara yang sangat dituntut adalah terpuji. Seperti apa? Membuat teguran bila melihat kemaksiatan, memberi nasihat bila diminta nasihat, ya, mengajar, mendidik. Itu semuanya ucapan yang terpuji, dituntut. Ya. Kemudian diam tidak boleh disuruh secara mutlak. Ya. Yang ini diam yang kena pada tempatnya, masa adalah sifat yang berwibawa, menghasilkan orang yang berwibawa. Sebab tu orang yang diam kena pada tempatnya berwibawa. Tapi bila dia berbicara akan nampak kewibawaannya atau sebaliknya. Makin banyak berbicara pada hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat, makin banyak kesalahan. Jadi dua ini hendaklah diukur dengan kaedah ini. Iaitu ya, dalam berbicara pastikan ya, mengikut etika atau garis panduan yang ditetapkan oleh syariat. Apa etikanya? Secara mudah, iaitu berbicara bila ada keperluan. Yang kedua, iaitu bila nak berbicara, berfikir dulu. Berfikir dulu sebelum berbicara. Jangan asal bicara, nanti menyesal. Ya, menyesal. Seperti pepatah orang tua-tua, telajak perahu boleh diundur, telajak bicara buruk padahnya. Ya. Jadi berfikir dulu sebelum mulakan ungkapan. Jangan asal berbicara. Boleh menyebabkan kemuncak kekafiran, kesyirikan. Boleh menyebabkan porak-peranda rumah tangga sampai kepada penceraian. Ini masalah apa ni? Komunikasi. Jadi kena berhati-hati. Ya, jangan asal bercakap ikut sedap mulut. Ya, sebab apa? Nafsu yang berada di belakang, syaitan yang mengipas di mulut. Berhati-hati. Jadi yang keempat, berhati-hati. Awasi lisan ketika berbicara. Ya. Teliti. Kerana apa? Lisan itu dia adalah anggota tubuh badan yang paling mudah digerakkan. Tangan memerlukan tenaga, kaki memerlukan banyak tenaga. Ya. Nak melompat, banyak tenaga pakai. Ketika duduk tak boleh melompat. Ya. Tangan. Ya. Ketika duduk, ketika berdiri, berbeza kekuatan. Berdiri kuat tenaga dia, boleh sampai, jarak jauh pun boleh sampai. Tapi kalau duduk, sulit nak sampai. Tapi lisan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring sama aja. Memiliki tenaga sepanjang masa. Apa saja dia nak berbicara, semua dia boleh bicara. Tanpa mengambil kira risiko. Sebab apa? Nak memenuhi emosi dia, nafsu dia, dia seronok berbicara. Ini bencana. Sebab itu para ulama tulis kitab tentang bencana lisan. Hazard of your tongue. Sebab tu kena berhati-hati. Ya, kena menguasai ilmu tentang pengurusan lisan. Tu. Ya, tongue management. Avoid from poisonous tongue. Ada orang lisannya beracun. Akhirnya membinasakan dia. Menyesal sudah tidak berguna. Ya. Jadi ini kaedah-kaedah umum. Ya, sehingga Nabi SAW memberikan peringatan yang keras. Orang yang paling banyak masuk neraka adalah lisan. Ya, Masya Allah. Contoh, cuba lihat hadis ini. Kata Nabi SAW, Inna aktsara khataya Ibni Adam fi lisani. Ya. Sesungguhnya kesalahan anak Adam yang paling banyak terletak pada lisan dia. Tuh. Berbicara saja ya, telah dicatat. Ya. Jika bermanfaat, dapat pahala. Jika tidak, berdosa dia. Kemudian dalam hadis yang lain yang sangat menakutkan, apa kata Nabi SAW? Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib.
Sesungguhnya seseorang yang mengucapkan kata-kata yang ia tidak teliti kebenarannya, suka menghumbarkan apa saja dia nak sebut, dia cakap ikut suka dia je. Ucapannya itu menyebabkannya terjatuh ke neraka lebih jauh daripada jauhnya antara timur dan barat. Sebab satu perkataan, only one word, not one sentence, satu perkataan. Ya, dihumban ke dalam neraka. Begitu juga dalam hadis yang lain. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang mengatakan satu kalimat yang diredai oleh Allah dan dia tidak menaruh perhatian terhadapnya, yang dengannya Allah akan mengangkatnya beberapa darajat. Contoh, dia berzikir kepada Allah, dapat pahala. Ya, kalimatani khafifatani, ya, dan seterusnya. Diucap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, berat di timbangan. Masuk syurga sebab ucapan itu. Terbalik daripada itu, bahagian kedua. Sesungguhnya seorang hamba mengatakan kalimat yang dimurkai oleh Allah dan dia tidak menaruh perhatian terhadapnya, melainkan dia terjerumus ya dengan sebab kalimat itu ke jahanam. Satu ucapan dia menyebabkan dia keluar daripada agama. Satu ucapan dia sebab dia menghasilkan pergaduhan, pembunuhan. Satu ucapan menyebabkan fitnah tersebar ke penjuru alam. Satu perkataan menyebabkan dia runtuhnya sebuah rumah tangga. Satu perkataan kemuncaknya berlaku pembunuhan. Ni Nabi SAW buat peringatan. Jangan kat sedap mulut saja nak berbicara, apatah lagi berbicara kepada orang-orang yang kita diperintahkan untuk beradab. Ya, berbicara tentang Allah, berbicara tentang Rasul SAW, berbicara terhadap suami, berbicara terhadap kedua orang tua, dan begitulah seterusnya. Jangan asal berbicara. Yang menang, boleh menang dalam perdebatan, perkelahian, tetapi kalah di sisi Allah Ta'ala. Allah tolak. Ya, kamu boleh pandai bersilat lidah, kamu pandai berbicara, ada saja alasan, tapi Allah menilai. Ya, ingat, lisan kamu itu adalah neraka atau syurga kamu. Sama seperti kata Nabi SAW terhadap seorang isteri. Suami kamu itu adalah syurga atau neraka. Maka berhati-hati. Ya, berhati-hati. Jangan dia bermudah-mudah dalam perkara yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kita terpuaskan dengan ucapan kita itu, tetapi nanti ada pembalasan di negeri akhirat. Baik. Ya, jadi ya, di dalam bahagian yang pertama Nabi SAW mengajar kita tentang bentuk komunikasi yang wajib kita ikuti. Kaedah yang selamat, iaitu tentang dua pilihan saja, bercakap baik atau diam. Nanti akan ada perinciannya, kita akan jabarkan dia ketika kita sampai pada hadis yang ke-29, di mana hadis itu menjelaskan segala amal-amal yang wajib, amal-amal yang sunat. Kemudian Nabi SAW berikan peringatan, ya, iaitu hadis yang berkaitan dengan banyaknya pintu-pintu kebaikan, tapi penentu semuanya adalah tentang lisan. Sehingga Nabi SAW, ya, fa'akhaza bilisanih, Nabi SAW pegang lidah Nabi SAW. Kemudian berkata, kuffa alaika hadha, ni jaga ni, pelihara ni. Ya. Sehingga berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an takjub dengan ucapan Nabi SAW itu. Adakah dengan sebab lidah itu, ya, maka kita akan binasa? Maka ya, nanti akan datang penjelasan perincian. Baik, selesai bahagian pertama. Jadi nak selamat, jaga lisan. Tahan. Ya. Tahan lisan kamu. Iaitu kata Nabi SAW, kuffa alaik hadha, jaga. Baik, selesai sudah bahagian pertama secara global, faedah daripada perintah Nabi SAW kepada kita khususnya sebagai seorang mukmin, iaitu berkata baik atau diam. Kemudian bahagian yang kedua, Nabi SAW ulang lagi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari akhir tidak ada lagi dah lepas itu, kekal. Ya, setelah dibuat keputusan syurga atau neraka. Untung masuk syurga, sebab apa? Dia comply dengan hadis ini. Rugi dia masuk neraka sebab tak comply dengan hadis ini, langgar. Yang kedua adalah, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari akhir, hendaklah dia memuliakan jiran. Baik, jiran adalah perkara yang sangat besar, sehingga Nabi SAW dia mengingatkan kita tentang jiran. Ya, kerana apa? Kerana jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ya, dan jiran kita kesemuanya boleh dikatakan memiliki jiran. Jiran, iaitu ada 3 jenis. Ya, dan 3 jenis ini memiliki hak yang berbeza. Ada jiran kita iaitu
memiliki satu hak saja, iaitu hak jiran. Siapa? Orang kafir. Dia ada hak jiran. Jaga dia, jangan sakiti dia, hormati dia sebagai jiran. Ya, tolong dia, bantu dia, dan begitulah seterusnya. Itu satu jiran. Satu jenis jiran yang memiliki hanya satu hak. Yang kedua adalah jiran yang memiliki dua hak. Siapa mereka itu? Jiran yang muslim. Hak jiran, hak muslim. Sebagaimana kita sebut sebelum hadis ini, hakul muslim adalah situn. Dan banyak lagi hak-hak sebagai seorang muslim. Ya, diperingatkan dia, dibantu dia, ajak kepada makruf, jauhi daripada kemungkaran, dan hak dia untuk diberi salam, diziarahi bila dia sakit, didoakan baginya, dihantar jenazahnya, dan banyak lagi. Ya, bantu dia bila dia susah, masak makanan, berikan pada dia. Hak orang kafir tadi automatically masuk dalam hak jiran yang memiliki dua hak. Hak jiran, hak muslim. Yang ketiga adalah jiran yang memiliki tiga hak. Hak jiran, hak muslim, hak kekerabatan. Ya, biasa dulu berlaku di mana ni? Di kampung-kampung. Rumah mak ayah kita, kemudian anaknya di samping kiri, di samping kanan, utara, selatan. Anak-anak duduk di sekitar dia. Tu jirannya ayah dia. Jirannya kakaknya. Jadi tiga hak lebih besar. Ya. Kalau dulu jirannya jauh-jauh, ya jauh. Kadang-kadang kena pekik sikit, letak tangan kat mulut. Assalamualaikum. Ya. Dan sebagainya. Dulu senang saya. Ya, pekik sikit minta garam, aku datang nak ambil garam. Tu orang kampung. Sekarang jirannya sangat dekat. Qorib. Dulu ba'id. Sekarang qoribun. Ya, dekat sangat. Berkongsi dinding. Berkongsi atap. Berkongsi pagar. Berkongsi semuanya. Sebelah je. Lagilah wajib jaga hak jiran ni sebab dekat sangat. Jadi bertukar tengah-tengah malam, ketuk dinding. Kawan tu tengah tidur, terkejut dia. Pasang suara kuat-kuat. Pasang ngaji, bacaan Quran. Kuat sampai terganggu jiran. Dilarang. Ya. Jadi Islam mengajar ya agar kita hidup harmoni ya dengan menjaga hak jiran. Ya. Jadi jiran adalah yang memiliki keutamaan yang sangat banyak sehingga dijelaskan secara terperinci. Sehingga Jibril alaihissalam berwasiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iaitu berwasiat. Ya. Sehingga seolah-olah ya jiran itu akan ya jiran itu apa? Akan mewarisi. Ya, akan mewarisi hak jirannya. Sebagaimana Jibril alaihissalam menyebut, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisuh." Ya. Malaikat Jibril sentiasa berwasiat kepadaku. Pada siapa? Pada Nabi SAW. Tentang apa? Tentang jiran. Sehingga aku mengira, ya, aku beranggapan bahawa jiran tetangga akan mewarisi. Menunjukkan apa? Besarnya kewajipan kita menjaga jiran. Namun sekarang ini di antara etika yang terhakis daripada kaum muslimin. Yang rumah sebelah-sebelah langsung tak tahu siapa jiran dia, apa nama jiran dia. Langsung tak pernah bercakap. Apatah lagi duduk tempat-tempat seperti yang fully guarded and gated. Kawasan perumahan fully guarded and gated. Tak kenal langsung lah jiran ni. Rumah dah lah jauh-jauh. Seolah bila kita pergi ke kawasan seperti itu macam haunted house. Rumah yang menggerunkan. Ya, tak kenal jiran lagi dah. Nafsi-nafsi masing-masing lah. Ya. Sebab itu Nabi SAW ajar kita tentang jiran. Apa yang pertama diajar oleh Nabi SAW? Iaitu bila kita nak berjiran, sebelum kita duduk satu tempat, pastikan first you have to check your neighbor. Siapa neighbor kamu? Muslim ke kafir ke? Bi'ah tu, persekitaran kawasan tu kondusif tak? Kampung tu, taman tu. Ada orang dia suka mengasingkan dirinya daripada komuniti Islam. Dia kata bagus duduk dengan komuniti non-Muslim, orang kafir. Mereka tak kacau kita, kita tak kacau dia. Ya, privacy. We are not disturbing them, they also not disturb us. Tu belajar mana tu kaedah? Ya. Maknanya masing-masing. Tak peduli lah. Ya. Engkau, aku. Padahal Islam aja engkau, aku, engkau. We, not I. Prinsipnya adalah we, us. Not me, not I. Tu individualistic life. Itulah zaman hedonism, zaman sekarang. Di sama Muslim pun duduk satu taman perumahan tak kenal.
Jiran sebelah tak tahu. Nama apa kita tanya, nama apa jiran kau sebelah? Entah saya, tak tahu. Dah lama dah, 20 tahun dah. Tak pernah bersembah. Tapi yang peliknya jiran jauh datang. Kalau kenduri kahwin, kita tengok tak mana-mana orang kita tak kenal datang. Oh, no dia. Inilah dia. Betapa ya terhakisnya hal yang berkaitan dengan jiran. Cuba kita tengok di kampung dulu macam mana indahnya hidup Islam itu. Jiran satu kampung tu semua dia tahu. Ni anak siapa pun dia kenal. Walaupun rumahnya jarak 40 rumah jauh, tahu dia. Ingat di kampung-kampung, betul kan? Tapi sekarang pun kampung pun dah terhakis juga. Tak ada kenal juga. Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Sebab tu Nabi SAW ajar kita, bila nak berjiran, nak duduk satu tempat, pastikan jiran dulu ditengok. Sebab apa? Kita nak ada suasana jiran. Jiran yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka nikmat kita sebab Nabi SAW bersandar. Jiran itu syurga kamu atau neraka kamu. Tengok dalam hadis Nabi SAW sebut. Arba'un minas sa'adah. Al-mar'atus salihah. Wal maskatul wasi'. Wal jarus salih. Wal jarus salih. Ya. Al-markabu al-hani. Ya. Arba'un minas syaqaq. Ya, minas syaqa'i. Al-mar'atus su' wal jarus su' wal markabus su' wal maskanud dhayiq. Ya, dhayiq. 4 perkara yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Hidup ni nikmatnya apa? Bila Allah datangkan kebahagiaan. Life is beautiful. Bahagia, happy. Ya, happy life. Menikmati hidup ni. Ya. Kita nak hidup ni kita berbahagia, di akhirat lebih berbahagia. Jangan jadikan dunia kita ni neraka hidup. Tak ada nikmat walaupun memiliki pelbagai keindahan dunia. Tapi tak ada kebahagiaan, apa faedah? Ya. Jadi 4 perkara yang dapat mendatangkan kebahagiaan kata Nabi SAW, iaitu wanita yang solehah, isteri solehah. Kalau dapat isteri yang solehah, neraka hidup di dalam rumah. Ya, stres, ya, dan sebagainya. Bergaduh, tak berhenti-henti. Ya, isteri tak dengar kata, suami pula, ya, perangai tak hidup dan sebagainya. Tempat tinggal yang luas. Ya, jiran yang soleh. Ni yang berkaitan dengan tajuk. Kenderaan yang bagus. Ya, ada motosikal boleh bawa dia pergi tempat-tempat yang dia kendaki, pergi masjid, pergi bekerja dan sebagainya. Contoh. Ya. Dan 4 perkara yang mendatangkan kesengsaraan. Apa dia? Wanita yang perangainya buruk. Ya. Perempuan yang jahat. Ya. Berpenampilan jahat, lisan jahat, akhlak jahat, macam-macam. Kemudian tetangga yang jirannya buruk. Ya, betapa stresnya orang yang memiliki jiran yang jahat. Tak peduli ke jiran. Ya, mengotori kawasan rumah jiran. Sampah diloguk di depan rumah sampai baunya masuk ke dalam rumah kita. Ya, penuh dengan tek kucing di depan belakang. Kita pula allergic dengan tek kucing dan macam-macam lagi. Ya. Ya. Kemudian kenderaan yang buruk dan tempat tinggal yang sempit. Ini kalau nak dibahas panjang. Ya. Sebab itu Nabi SAW ajar kita etika jaga jiran. Jangan ganggu jiran. Jangan menyakiti jiran. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'zi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia mengganggu jirannya. Ya, sebab mengganggu jiran, menyakiti jiran, maka masuk neraka dia. Ya, masuk ke neraka. Sebagaimana kaedah penjelasan tentang seorang wanita. Disebut pada Nabi SAW, dia ahli ibadah. Buat yang wajib, buat yang sunat, bangun malam lagi, puasa bagai. Tapi jahat lisan pada jiran. Maka Nabi SAW mengatakan, dia itu ke neraka. Ni ahli ibadah ni, tapi jahat dulu. Ya, menyakiti jiran. Ya. Tu, memfitnah jiran, mengutuk jiran, merosakkan harta benda jiran. Ya, macam-macam lagi. Ya. Jadi, Islam memerintahkan kita berbuat baik kepada jiran. Ya. Sebagaimana hadis tadi. Berbuat baik. Ya. Dan Islam juga mengajar kita supaya ya, bersabar terhadap kejahatan jiran. Sebab akan ditemui kejahatan jiran. Ya. Sebab itu diperingatkan tadi. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Tak akan masuk syurga orang yang tak aman, jiran itu tak aman dengan kejahatannya. Ya, dengan gangguan dia. Tempat parking dah ada masing-masing kat luar tu, tanah reserve, dia pergi ambil tanah parking orang tu. Ini kan jahat. Dia tanam pokok tu betul-betul sepadan tanah dia. Tu. Jadi pokok tu nanti menaungi tanah orang tu masuk kawasan.
Ya, sampah sarak pupuk tu masuk tanah orang. Ya, kecuali ada kesepakatan jiran benarkan. Nanti kan. Ya, dah banyak lagi dah. Ya. Ataupun dia masak masakan yang sedap kat dapur dia. Lepas tu sembang kuat pula tu bagi jiran dengar. Hari ni kita beli durian Musang King. Nak masak apa dia oi? Kuat sampai dengar orang sebelah. Orang sebelah tu susah. Nampak tak? Hari ni menyakiti jiran. Ya. Udah update pula dalam status Facebook. Jiran pun baca. Ui, makan apa hari ni? Lobster ke? Kerang, udang, semua masak sedap. Jiran tu dah tak ada kerja sejak dah PKB lagi dah. Dia tu kerja. Ya. Pergi balik petang, pergi pagi balik petang. Lepas tu cerita pula hari ni gaji. Ya, ni ayah mau balik KFC bagai-bagai. Dengar sebelah jiran. Menyakiti tak? Menyakiti. Dia tahu keadaan jiran tu. Sulit, payah. Dia tak dihulurkan apa-apa pun. Yang dihulur perkataan dia. Menyakiti hati. Ya. Sebab itu Nabi SAW ajar adab, iaitu memberi jirannya makanan. Apatah lagi dia seorang yang miskin, fakir. Anak ramai, susah. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut, laisal mu'minu billadhi yashba'u wajaruhu ja'i'un ila jambih. Bukanlah mukmin orang yang kenyang sementara jiran dia kelaparan. Ya, ini di antara bentuk-bentuk kezaliman yang barangkali kita lalai. Ya, terlepas pandang melakukannya. Masya Allah. Sebab itu Nabi SAW pesan, idza tabakha ahadukum kidran falyuksir maraqaha thumma liyunawil jarahu minha. Jika salah seorang daripada kamu memasak makanan, maka perbanyakkanlah kuahnya, kemudian berikan sebahagian pada tetangganya, supaya dia dapat berasa walaupun kuah. Kurang-kurang dia rasa kuah daging, kuah kambing, kuah kari, kuah durian. Kurang-kurangnya dia rasa. Kalau kita tak mampu bagi isinya, bagi kuahnya, sama-sama dapat berasa. Sebab nasi cukup dengan kuah nikmat tak? Bagi orang susah, sangat nikmat. Cuba lihat Nabi SAW. Ya, di antara makanan Nabi SAW apa? Roti. Tapi jadi nikmat pada Nabi SAW campur dengan cuka, khal, nikmat. Ya, Nabi SAW jarang makanan hariannya roti bertemu dengan apa? Kuah daging kambing dan sebagainya. Jarang. Ya. Itu pun sesekali dijemput oleh para sahabat atau para sahabat datang hantar makanan pada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW nak ajar kita ni. Ya. Apa yang kita makan sekurang-kurangnya pernah di-share dengan jiran kita. Ya, kita tahu kita ni jenis suka pada makanan macam-macam, mampu pula. Kemudian selalu pula pergi merata dunia, pergi merata negeri, sekali balik bawa macam-macam makanan. Ya, daripada setiap negeri. Balik daripada Melaka bawa balik cencaluk. Beli sebotol satu bagi jiran. Ya, pergi Pahang Tebeluh ikan patin, beli sekurang-kurangnya seekor bagi jiran merasa. Dia makan tak makan itu urusan dia. Beli. Ya. Balik dari mana lagi? Balik dari Terengganu nak bawa balik apa bagi jiran? Keropok keping atau keropok leko. Balik dari Sarawak apa nak bawa? Mi Sarawak. Paste mi Sarawak. Mi tak boleh bawa balik sebab mi boleh beli. Beli paste Sarawak tu. Laksa Sarawak. Atau kek lapis. Atau ikan apa? Ikan bekasam. Mana ada kat Sarawak ikan bekasam? Ikan apa yang duri banyak tu? Ikan terabu. Ikan terubuk masin. Pergi Kota Kinabalu, apa nak bawa balik? Lobster. Apa lagi? Udang besar. Apa lagi? Ikan laut. Apa lagi? Apa lagi? Makanan dia, kuih-kuih tu, makanan goreng dia. Kuih kacang. Ya. Ataupun beli apa? Kita tahu dia ada anak-anak kecil. 2-3 orang. Beli tu yang rantai daripada batu-batu tu. Gelang-gelang cantik kan batu-batu tu. Beli berapa ringgit sangat? RM5 satu. Beli. Gembira jiran kita. Kita jenis berkata pergi. Outstation sana, outstation sini sebelum PKB. Beli. Ya. Balik daripada Kelantan nak buat apa? Budu. Bagi seorang sebotol. Dia makan tak makan, barangkali anak dia makan. Menantu dia makan. Dengan nasi. Nikmat. Pergi Pulau Pinang nak beli apa? Nak bagi jiran? Buah cempedak. Bukan buah cempedak. Tu apa tu? Tu yang jeruk Pak Ali. Ya, jeruk Pak Ali. Sedap. Tu apa? Halalan toyiban. Kalau makan yang dibuat oleh orang kafir tu batuk yang amat, ada sakarin. Gula tu, bahaya. Yang dia tak. Halalan toyiban, ada logo halal lagi. Balik daripada Perlis nak buat apa pula nak bagi jiran? Harum manis.
Yang itu kena bagi sebiji je lah, tak mampu, mahal. Kau dia rasa. Itu kita sebut yang jauh, yang dekat. Kita ada tanam pokok betik, ada tanam pokok nangka, ada tanam pokok mangga. Bila berbuah, yang terbaik, buah yang pertama bagi pada jiran. Nampak? Sebagaimana Nabi SAW. Baca tak sebelum ni? Dalam Syama'il Muhammadiyah, ingat tak? Para sahabat bila pohon mereka berbunga, buah pertama mereka bawa kepada Nabi SAW bagi. Nampak tak? Maknanya apa pelajaran? Bagi pada orang yang soleh atau bagi pada jiran. Itu yang utama. Jiran tu lalu depan rumah kita berulang kali tiap hari. Nampak buah mangga banyaknya. Rumah dia tak ada pokok mangga, baru tanam. Tengok buah besar-besar, ambil sebiji bagi seorang satu. Jiran pula jangan kata kedekutnya sebiji aja. Ini jiran yang tak tahu bersyukur. Kuah aja bagi. Ya. Isi tak bagi, kedekut. Bersyukur. Makanan, jangan komplain. Tu Nabi SAW sebut, walaupun kuah. Nampak tak? Itu dalam bentuk makanan. Barangkali bentuk lain pun boleh bagi. Ya. Sesekali beli kitab, beli buku bagi seorang satu beri jiran. Gembira tak ada jiran? Gembira. Walaupun dia tak bagi apa-apa beri kita. Sebab kita bagi bukan harap pembalasan. Kita bagi sebab menunaikan ni hak jiran yang diajar oleh Nabi SAW. Ya, Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang seperti itu. Dia berberkah, memberi manfaat di mana pun kita ada. Ya. Kemudian apa lagi Nabi SAW perintahkan kita pada jiran? Nasihati mereka, ajak mereka kepada kebaikan, dakwahi mereka, ya, agar sama-sama berbuat baik. Dan jangan sekali-kali mengkhianati jiran, menyakiti jiran. Sehingga dalam hadis Nabi SAW menyebut satu peristiwa yang berlaku. Iaitu apa? Ya. Ketika mana Rasulullah SAW ditanya, dosa apakah yang paling besar? Ya. Lalu Nabi SAW jawab, yaitu engkau membuat tandingan bagi Allah sedangkan dia telah menciptakanmu. Niddan, ada tandingan, sekutu kepada Allah dalam peribadatan. Ya, kemudian apa lagi? Tanya sahabat. Nabi SAW jawab, engkau membunuh anakmu kerana takut dia makan bersamamu. Bunuh anak, takut miskin. Dia macam-macam bunuh anak. Ya, dah ada dalam rahim bunuh. Ya, digugurkan anak itu. Ataupun family planning, tak nak ada anak. Sibuk ni nak berkarier. Nanti ada anak umur 40 tahun, 30 tahun. Itu seolah-olah membunuh anak. Padahal Allah bagi rezeki pada dia anak. Tak nak disibukkan dengan anak. Ganggu karier, nak naik pangkat lah, nak bergerak sana sini, payah. Ya. Yang hakikinya bunuh betul. Digugurkan anak. Dia tak nak, I'm not ready yet lah. Ya. I'm not ready yet. I'm very busy. I want to achieve my goal. My life goal. Ya. I want to have master PhD. After PhD, only then I can have baby. Tu. Ini rosak orang zaman sekarang. Ada di antara mereka seperti itu. Ya. Yang lebih parah, kahwin lambat. Padahal dia telah mampu. Kahwin segera. Tutup pintu-pintu maksiat. Ya, melahirkan zuriat keturunan. Nabi SAW suka umatnya ramai umatnya. Ini yang berkaitan dengan tajuk ni. Iaitu peringatan Nabi SAW, engkau berzina dengan isteri tetanggamu, dengan jiran. Padahal jiran itu amanah kita jaga dia. Ambil kesempatan. Wal-iyazubillah. Berlaku tak? Berlaku. Terutamanya rumah yang sebelah-sebelah. Potensinya sangat besar. Sebab tu isteri kita pastikan bila keluar rumah, lengkap hijabnya. Keluar bila perlu. Kalau nak sidai baju pun elakkan daripada terdedah pada perhatian dia. Kerana syaitan sentiasa akan datang. Tutup seluruhnya. Sempurna penampilan ni tak. Keluar bukan main sempurna tutup aurat wanita ni. Duduk di rumah pakai t-shirt saja. Fit body lagi keluar rumah. Ya. Tak pakai tudung pun. Kalau pakai tudung pun ke scarf tutup kepala. Dia ingat tutup aurat ni tutup rambut. Ya, pakai t-shirt saja. Ya. Dan yang lebih parahnya pakai baju tidur je keluar rumah. Sambil sidai baju. Laki sebelah tu ada balik kerja tadi pagi. Shift malam. Suami dia suami yang rumah sebelahnya dah keluar pergi kerja. Tinggal dia berdua. Dia sidai baju esok, yang laki tu duduk depan. Tengok, perhati. Lama-lama syaitan datang. Wal-iyazubillah. Jadi ini adalah perkara yang sangat besar. Jaga hal yang berkaitan dengan jiran. Ya, itu sedikit sebanyak tentang adab dan etika yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu tentang hal kejiranan. Jangan sekali-kali kita mengabaikannya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Tetamu siapa? Orang yang datang ke rumah kita. Tetamu ini siapa? Sesiapa saja. Kedua ibu bapa kita yang datang ke rumah kita, mereka adalah tetamu. Nombor satu. Wajib. Ya. Wajib kita menerima kehadirannya dengan sepenuh hati. Jangan pula berkerut dari dahi.
Walaupun pak mentua kita datang dalam keadaan kita tak bersedia. Lakukan yang terbaik, buat persiapan. Tapi adabnya kalau kita nak datang bertamu, bagi tahu lebih dahulu. Sebab apa? Ya, itu untuk memastikan dia memiliki persepsi yang positif. Bayangkan dalam keadaan dia tak beritahu. Kawan lama tiba-tiba muncul, jonggol depan rumah. Kita nak tolak tak sampai hati. Sebab apa? Kesungguhan dia tu datang cari kita. Ya. Barangkali dia pun tak ada nombor, kita baik sangka. Tapi kita kata kat dia, tunggu sekejap, saya perlukan setengah jam. Ya. Terima kasih dulu. Datang, seronok je, surprise, I'm surprised with your kedatangan. Tapi boleh tak tunggu atau keluar dulu, kena kopi mana-mana. Sebab keadaan rumah tak mengizinkan. Sebab baru balik daripada kampung. Ya, ataupun saya baru barangkali balik daripada outstation, ataupun ya baru sembuh daripada sakit. Tapi tak payah sebut pada dia. Keluar dulu sekejap, setengah jam, kita nak prepare rumah dulu. Dapur berserabut, bertaburan. Ya, ruang tamu tak dibersihkan. Ini tetamu kena faham. Bila tuan rumah kata demikian, pergi dulu setengah jam. Ya, sebab apa? Kena datangkan baik sangka. Tu adab yang agung. Ya, sebab tu adab yang agung ketika kita nak bertamu kena beritahu. Notify earlier, prior datang ke rumah atau ziarah ke rumah seseorang. Macam kita nak balik ke rumah orang tua kita, tiba-tiba tercegat di depan rumah. Tak boleh, walaupun tu mak ayah kita, kena beritahu. Supaya dia buat persiapan. Ya, begitu juga kita. Nak pergi rumah orang, telefon dulu. Jangan on the way, I'm on the way. Another 15 minutes I will arrive di rumah you. Sudah. Yang rumah kita apa pun tak ada makanan. Nanti dia datang hidang apa? Dia datang pula tengah hari. Kita pula pesen rumah tak masak tengah hari. Nanti nak makan apa? Dia kata, oh Allah datang apa pun tak ada. Baru nak keluar pergi biasa. Teruknya cara hidup kau. Biasanya orang pasar pagi-pagi, kau tengah hari kau nak pergi beli. Dia tak tahu yang kita tak makan tengah hari. Tu kan bahaya. Jadi ingat ni adab. Nak pergi rumah siapa beritahu dulu. Ya, supaya dia boleh buat persiapan, supaya kita tak memiliki suuzon kepada dia. Ya, masya-Allah. Jadi di antara adab dengan tetamu adalah iaitu terima tetamu dengan baik. Ya. Terima tetamu dengan baik ni bukan dengan masak yang sedap, bukan. Apa kriteria kita sambut tetamu dengan baik? Nombor satu dia apa kriteria dia? Bukan kita siap makanan yang hotel punya standard, bukan. Yang apa? Tanya khabar tak? Bila dia datang rumah kita tu macam mana? Apa benda yang mula-mula kita nak bagi dia rasa nikmat, rasa seronok, seolah-olah dialu-alukan? Apa dia? Takkan tak boleh jawab. Apa dia? Cakap buat-buat, tak dengar. Dah kata dah tadi, bukan makanan yang utama. Makanan yang tak sedap pun jadi sedap pada dia. Sebab apa? Dia tak pernah makan tu. Jadi sedap pada dia. Setengah orang makanan tu tak sedap pada kita, sedap pada dia, betul kan? Dia datang dalam keadaan lapar. Letak apa pun sedap bagi dia. Nampak tak? Sama macam kita. Ya. Contoh kita buat pada dia. Dia masak nasi biryani. Dia daripada rumah dia langsung tak pernah makan nasi biryani. Kita biasa je. Ataupun nasi ayam. Dia di kampung tak pernah makan nasi ayam berempah bermadu bagai. Datang-datang, specialnya, sedapnya. Kita biasa, nampak tak? Bukan makanan. Apa dia mula-mula? Sambutan dia tu. Tengok ni kata penyair. Wamal khasbu lil adyafi an yaksural kira. Yang menyenangkan tetamu itu bukan banyaknya hidangan. Walakin nama wajhul karimi khasibu. Apa dia? Namun yang membuat senang itu adalah wajah yang ceria. Itu body language. Kita by first impression tahu dah orang ni seronok tak terima kehadiran kita. Tapi kalau muka sawo pelah, pukat, ketat wajah, something wrong. Hilang selera dia. Betul kan? Macam kita pergi restoran. Restoran 5 bintang, masak sedap, macam-macam ada. Tapi kalau yang datang steward flight. Pelayan dia datang. Waiter. Datang, muka macam nak telan kita. Macam rimau tengok, nak terekam. Ya. Ni mana? Hilang selera terus. Nak tak nak je layan. Mentang-mentang lah kita pakai macam orang kampung. Masuk dia, restoran 5 bintang atau hotel 5 bintang tak layan. Mentang-mentang parking tadi kereta kancil je. Buat dia je bellboy kat pintu pagar hotel tu. Datang kereta mewah, berlari. Kereta tak berhenti break lagi. Dah, sampai lah. Buka pintu, bukan main lagi. Ya, angkat beg, tarik. Datang kereta kancil pun tak tahu. Selamba je. Dia tak tahu yang pakai kereta kancil tu boleh beli hotel. Yang datang Mercedes tadi tu pinjam je.
Ni manusia ni begitu sampai tahap ukur manusia. Dan betul banyak dalam lapangan kehidupan kita temui orang yang seperti itu je, low profile. Tapi, Masya Allah, orang yang tawaduk, humble. Ni dah tengok penampilan, rupanya penipu je. Ya, kereta pinjam, kereta sewa, belagak. Tu, jangan jadi seperti itu. Jadi, yang buat senang tu wajah ceria. Datang, oh seronoknya, surprise, dia datang, Alhamdulillah, datang mak ai. Terima kasih banyak-banyak. Ya, besar tapak tangan jiru kami tadahkan, pantun lagi. Masya Allah. Ya, masuk, welcome, buka pintu, pegang kawan tu bawa masuk. Lama tak jumpa, peluk-peluk dia, dakap. Nikmatnya, seronoknya, lama pegang. Sila duduk. Tak lama tunggu. Sebab apa? Dia dah inform tadi nak datang. Dah prepare dah. Bagi sky juice dulu. Fresh orange. Macam kita pergi hotel-hotel 5 bintang. Sampai resepsionis, dia bagi dah siap ni. Ya. Apa ni, air yang dingin. Apa, orange juice. Orange juice ke whatever lah. Food punya apa ni, apa fruit punya water. Soda tak? Minum. Oh, nak bagi tuala pula yang sejuk-sejuk macam dekat flight tu. Lak. Sebab peluh tadi. Berdebu-debu. Sampai lap tengok hitam legam jeraga. Nampak dia rasa tak dihargai? Ni dia datang kaunter buat tak tahu je pada kita. Kita ni customer. Dia buat tak nampak je. Mula nak naik angin. Dia memang patut pun naik angin. Sebab tu Nabi SAW ajar pelayanan yang terbaik, world class. Quran ajar nampak? Layanan yang terbaik ni. Fal yukrim dhaifah. Tetamu. Ya. Jadi senyum tu adalah by first impression tu yang paling terbaik. Wajah kita, body language kita, cara penerimaan kita, tu diajar oleh Nabi SAW. Kemudian meletakkan tetamu di tempat yang layak bagi dia. Letak. Kalau rumah kita, ya, kita tahu ada Islami, syar'i, perempuan asing satu tempat, lelaki asing satu tempat. Kalau rumahnya barangkali kecil, wanitanya barangkali duduk di dapur. Jangan dia merungut pula. Itulah tempatnya, rumah dia. Kita jangan hendakkan pelayanan macam rumah kita. Kita datang daripada rumah banglo, dia rumah kampung aja, rumah kecil. So we have to readjust ourselves accordingly. Jangan bawa diri kita tu ke tempat orang. Ya, buang diri kita tu sangkut kita punya ya kekayaan kemewahan tu di luar. Ambil cara tempat kita pertama. Nampak? Ya. Dan kita tuan rumah yang terbaik, kita kalau ada ruangan, asingkan. Perempuan dengan perempuan senang dia nak berbicara, tidak ada barrier. Kita pula lelaki dengan lelaki sesuai dengan syariat. Nak bertepuk, nak bertampar semua boleh. Jadi kalau lelaki perempuan sekali bertepuk bertampar boleh tak? Boleh. Sambil sembang duk tengok bini dia, yang lelaki dia pula tengok bini kita. Sekali dia keling kat anak dara kita. Ini kan penyakit semuanya. Maksiat berlaku. Ada alang-alang nak ziarah tapi dapat dosa. Sebab tu rumah mesti ada separation. Kecuali adik-beradik kita tak payah separate lah. Dia bukan mahram kita, tapi kalau tetamu kita ajar. Ya, ruang kecil sediakan untuk dia. Ya, sebab tu rumah ni kita kena design according to the syariah. Tapi apa nak buat? Kalau rumah yang kita dah beli ready made, ready built, tak ada pilihan. Tapi kita boleh buat partition. Buat partition. Ya. Rumah kita portable, flexible. Bila datang tetamu kita boleh readjust, ada tiap tabi. Bagi dua. Ni perempuan duduk sini, lelaki duduk sini. Jangan hidang sekali lelaki perempuan. Campur, bukan mahram. Dilarang. Ya. Jadi kemudian segera membuat persiapan makanan. Jangan dia tunggu lama setengah jam tak datang apa pun. Duk sibuk masak kat dapur. Sebelum kamu masak tu, siapkan makanan ringan dulu. Datangkan teh tarik ke, letakkan biskut. Sebab tu di rumah kena ada simpanan. Biskut kurang-kurangnya, keropok ke, ya, kuih payah sikit lah, ataupun frozen. Kalau ada frozen, bila datang segera kita boleh goreng cepat untuk mengalas keletihan dia tu. Barangkali tadi on the way tak makan lagi sarapan pagi. Ya, kita ajak dia makan tengah hari. Tengah hari dia faham. Sebab apa? Lambat kita prepare. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim AS menjamu tetamunya malaikat yang berupa apa? Lelaki, betul kan? Cuba baca Sofir Rahman. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Ya, asanta, bagus.
Apa dia? Surah Az-Zariyat ayat 24 hingga 27. Tengok ni. Allah ajar dalam Quran. Bagaimana akhlak yang sangat agung yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS. Ini tetamu yang tak dikenali. Mana Islam ajar kita. Orang yang tak kenali pun dia adalah tetamu. Dia datang ke rumah kita nak bertamu, maka jika kita tidak was-was, tidak suspicious, maka jemput dia ke dalam rumah. Sebab tu cuba lihat. Penggembara-penggembara orang kafir ni, yang sekarang banyak traveller tu, backpacker, pergi merata dunia. Semua mereka itu sepakat. Satu, bila kita dengar apa yang mereka cerita pengalaman. Di antara perkara yang mereka paling suka adalah melawat negara-negara orang Islam. Apa ciri khas yang mereka sukai pada Islam ni? Ada 3 perkara. Satu, mereka kata apa? Iaitu betapa umat Islam ni very good in term of hospitality. Melayan tetamu. Walaupun dia orang kafir. Bawa tetamu ke rumah. Jamu makan. Orang Melayu payah ni orang Melayu. Tapi orang-orang seperti di Timur Tengah, orang Pakistan, Afghanistan, Stan semua tu, dia suka jamu tetamu. Ya, dia tanya, where are you from? I'm from Malaysia. Oh, doesn't matter. Just eat what you want. Free of charge. FOC. Kita nampak tetamu asing, apalagi kena, berganda lagi kena. Ya, dia kena kita. Dia percuma. Walaupun dia kafir. Tapi sebab itu dia tertarik dengan Islam, masuk Islam. Ada di antara traveller tu masuk Islam akhirnya. Dalam YouTube tu kan ada. Itu bermanfaat kita tengok. Dia cerita tentang Islam. Yang pertama adalah apa? Hospitality. Sampai dia kata, visit yourself. Ni orang barat sering menegatifkan negara Islam. Pakistan teruk, tak aman, takut. Afghanistan tak aman, takut. Dia zalim, jahat, tak boleh tengok perempuan. Ada di antara perempuan dia kata apa? Yang paling aman dia pergi tempat Islam. Ya, nampak tak? Ada kan orang putih, orang kafir tu, traveller dia, perempuan. Saya solo, selamat dia. Masya Allah. Yang kedua apa? Tentang sejarah. Dia kata, very good in term of civilization. Sejarah-sejarah Islam yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Tu. Yang ketiga apa? Makanan dia, food, very amazing, variety of food. Umat Islam makanannya halalan thayyiban. Macam-macam jenis makanan ada. Betul kan? 3 dia suka. Akhirnya ada di antara mereka masuk Islam. Ya asalnya dia datang-datang aja. Sebab apa? Pelayanan very good, world class. Bukan world class lagi dah. Sebab apa? Sebab dapat pahala. Sebab tu mereka melayan dengan terbaik. Sebab itu kita kalau jumpa traveller dia orang kafir khususnya, tunjuk akhlak yang baik. Dia tengok kita belanja dia makan. Kita belanja. Ya. Kita tunjuk direction. Kalau dia datang tempat kita hulu-hulu mana, dia tak ada tempat tidur, ajak dia tidur dengan kita. Dia tengok kita solat, dia tengok. Nanti dia tengok kita solat. Kemudian sebelum kita nak hantar dia berpisah, ya, I would like to invite you, let be Muslim. Cukup dengan satu perkataan. Kalau ada souvenir Quran translation bahasa Inggeris, bagi dia. Yang tak ada ayat Quran, bagi translation. Nampak tak? Ya. This deeds will be remembered forever. Maybe not now. After that, maybe certain period of time, Allah bagi hidayah dia masuk Islam. Asbab tadi, ni tidak, ya, mencuri pula kawan tu punya harta. Hilang basikal kawan tu, dia curi je. Kawan tu dah kayuh dengan basikal tu, dia curi pula basikal tu. Ni, betapa akhlak yang buruk. Jangan jadi seperti ini. Tengok, surah tadi kata apa? Sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad, cerita tamu Ibrahim, yakni malaikat-malaikat yang dimuliakannya. Ingatlah ketika mana mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamu. Adalah orang yang tidak dikenali. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging, ya, anak sapi, anak lembu yang gemuk. Ambil yang terbaik. Tetamu tak dikenali. Nabi Ibrahim AS pun tak tahu itu adalah malaikat. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim kata, silakan makan. Layak yang terbaik. Ni tak. Tengok tetamu yang mana datang. Dia tetamu orang kampung ni. Kawan lama aku tak masuk universiti. Buat mudah lebih kurang aja. Oi, kalau kawan dia datang, Datuk, doktor, oi, bukan main lagi, prepare masakan yang terbaik, yang paling sedap lah. Ini sungguh mengundang kemurkaan Allah. Double standard. Patutnya orang kampung tu lah yang kita buat yang terbaik. Sebab dia tak biasa makan sedap. Yang kawan kita yang dia biasa sedap tu, just as usual. Dia jangan melampaui batas. Tu, nampak? Lakukan yang terbaik. Ya. Kemudian tidak melampaui batas dalam menjamu tetamu. Melampau batas. Sampai 10 menu makan tengah hari. Macam-macam ada. Kambing ada. Apa lagi? Kambing, ayam, itik, ikan. Semua ada. Itu melampau. Ya, nak makan macam mana? Membazir saja. Ya. Tu sekadarnya kemampuan kita, jangan melampaui batas. Ya.
Dan banyak lagi. Ya, dan hendaklah tuan rumah sendiri yang melayan tetamu dia. Jangan suruh anak-anak dia datang layan. Kita yang kat hidangan. Isteri kita duduk di ruang belakang, letak makanan di situ, kita suami ambil untuk yang bahagian suami dan anak-anak lelaki. Ni suruh anak dara keluar. Dia nak jual anak dara dia agaknya, supaya tetamu tu berkenan. Bukan begitu cara dia. Ya. Anak perempuan lah patutnya jangan ditunjukkan pada orang tersebut. Dia kan mahram. Bukan mahram. Perempuan sama perempuan. Bersembang. Dan kena ajar anak-anak bila tetamu datang, jangan duduk dalam bilik. Ni tetamu tu berurusan dengan mak ayah dia je. Dia datang dengan anak-anak dia. Ajar anak kita supaya berhubung, berbincang, berkenal-kenalan. Bukan kita je berkenalan dengan menyambung hubungan balik dengan kawan kita tu atau tetamu kita, tapi anak-anak juga diajar. Ada ruangan pula anak-anak. Anak-anak kau pergi duduk. Anak perempuan kawan anak perempuan, anak lelaki kawan anak lelaki. Ajar anak-anak lelaki kita salam, hormati. Ni kawan ayah kamu. Sebab nanti ada bab dalam Riyadhus Shalihin iaitu tentang perintah menyambung hubungan. Ya, orang yang ada kaitan dengan mak ayah kita dan begitulah seterusnya. Ya. Dan banyak lagi lah adabnya. Di antara adab lain ketika dia nak pulang. Ya. Ketika dia nak pulang itu apa? Ya. Kita ni hantar tetamu sampai ke pintu. Buka pintu sampai ke kereta. Dah masuk kereta, reverse, pergi bergerak, dah hilang baru masuk rumah. Baru hilang daripada jalan tu. Ini dah keluar tutup pintu dah. Belum masuk kereta lagi tutup dah. Seolah-olah halau dia. Halau tetamu, cepatlah balik. Dan satu lagi ingat, tetamu jangan berlama-lama di rumah orang. Datang lepas asar, waktu maghrib tak balik. Kita dah sibuk nak mandi lah, nak solat lah. Dia masih lagi buat tak cerdik. Ini ketika itu, tuan rumah dah hak. Minta maaf tuan. Kebiasaan saya 15 minit, saya nak buat preparation untuk solat maghrib berjamaah, nak ke masjid tuan. Ya. Setakat ni lah dulu kita bertamu, insyaAllah nanti ke lapangan datang lagi. Kalau kita nak berlama, tuan datang awal. Iaitu bila? Iaitu pukul 10 ke atas sebelum zuhur. Boleh kita berlama langsung makan tengah hari. Lepas makan tengah hari boleh sembang lagi. Ya, sampai asar pun tak apa. Tu waktu tu mesti dapat persetujuan daripada tuan rumah. Sebab barangkali dia dah ada jadual lepas zuhur nanti dia nak keluar, nak bawa anak isteri dia untuk berjalan-jalan, beriadah dan sebagainya, atau menziarahi orang. Ni jangan asal pakai redah je, ikut undang-undang kita. Kena ikut undang-undang tuan rumah. Ya. Tu adab penting. Ya. Dan di antara adab lain adalah wujudkan suasana perbincangan yang harmoni. Ketika bercakap, eliminate those barrier which create communication breakdown. Seperti apa? TV off kalau rumah yang ada TV. Sebab tu bagus rumah tak ada TV, gangguan, curi masa. Ni tak. TV letak ruang tamu. TV dibuka, mana aku nak dengar. Sambil sembang, mata tengok TV, suara cakap pada orang. Ya. Ini masalah sungguh ni. Ya. Ini banyak berlaku di rumah kaum muslimin yang ada TV. Dibuka TV tu untuk apa? Kita datang jauh nak bertamu, nak bersembang dengan dia, full concentration, maximizing quality time. Dia duduk sibuk pasal TV. Lagi satu, dia duduk sibuk main handphone. Sambil kita duduk bersembang dengan dia atau dia bersembang dengan kita, dia duduk main handphone. Tag sana, tag sini, tengok Facebook, tengok itu. Kalau begitu kau balik ya. Ya, offline semua sekali, bukan kita saja. Anak-anak pun diajar begitu supaya ada komunikasi yang berkesan. Fully maximizing this value time. Kita datanglah dah jauh, kita pula melayan dia, bersembang, real communication. Inilah penyakit bahana handphone. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Bencana sungguh. Ya, offline. Tu. Ya. Kemudian pastikan jaga mata. Jaga mata, jangan masuk rumah tengok sana, tengok sini. Kalah CCTV. Helikopter view dia berat. Jauh keluar tu dia hintai sapu keluar. Tengok tangan. Ya, ada kan? Terutamanya rumah yang jenis design sekarang ni. Rumah huruf straight tu. Straight macam ni. Tu bilik pertama, bilik kedua. Dia ruang tamu. Jangan buka pintu dia tengok. Sapu tengok. Buka pintu pula, itu bata dia ke situ. Ni bencana sungguh ni. Design rumah yang tak comply dengan syariat. Tutup. Anak-anak pula jangan dibiar meloncat tanpa hala. Ya, duduk atas cushion, dia lompat sana, dia lompat sini, dia buat macam gimnastik tu. Ya, dia fly pula tu. Dia rolling lagi lah kat situ. Ajar anak duduk diam. Ulas dia. Ini biar. Seronok anak dia berlompat-lompat.
Ya sekali-sekala rumah tak ada macam ni, biarlah dia lompat. Boleh cakap tu rumah macam tu. Ini dah kena sempat. Ya, bapak dia ni tak serdi. Kemudian biar anak masuk, kata pergi naik sana pegang itu, pegang ini. Panjat pagar, panjat tingkap. Ni duduk dan diam anak tu. Lepas tu jiran tak selesa, tengok muka jiran begitu. Tengok jiran. Lihat muka tuan rumah pun tahu dah. Dia buat tak faham. Waduh, dia buat steady je. Ni jiran ni apa tetamu yang betul-betul tidak ada adab. Ya. Nak marah nanti kawan kita, dia datang daripada jauh. Tu adab kena ajar pada anak-anak. Duduk dan diam. Apatah lagi kita tengah makan, ajar adab, ambil makanan bagaimana. Ajar anak kita tolong isikan makanan untuk anak-anak, jangan biar dia pula isi. Umur berapa tahun? 6 tahun. 7 tahun, pandai pula dia masuk periuk tu, dia ambil undang-undi orang tua. Kita isi sikit-sikit. Kalau boleh kita pula ambil lauk bagi dia, seorang satu. Nah, satu. Kita atur, tak apa kita atur. Sebab kalau dia yang atur nanti, dia khawatir melampaui batas. Kecuali anak kita tu dah memang di-train, well-trained. Dah jadi habit dia, adab tinggi. Jadi kalau tidak, alamat lah. Penuh fikir dia macam makan orang dewasa. Nanti kita lihat tuan rumah tu wajahnya jengkil, boleh baca. Tapi dia buat selama je, dia tak kisah. Ni kalau dapat tetamu yang tak kisah ni sulit. Kita kena outspoken, straightforward. Dan jangan menyakiti hati tuan rumah dengan bersembang-sembang sehingga boleh menimbulkan konflik, bertegang urat. Sebab tu pergi rumah orang jangan berdebat. Jangan cerita politik, cerita itu sejak lagi berlain. Cerita masalah-masalah agama yang khilaf dan sebagainya, jangan cerita di situ. Kita datang bertandang, tiba-tiba kita pula mendatangkan musibah. Nak bersembang di luar, bukan dalam rumah. Tapi kalau saling nasihat menasihati, hendaklah digunakan dengan cara yang berhikmah. Dia ada banyak sungguh ni ada-ada yang wajib kita pelajari. Dan kepuncaknya adalah kita sebagai tanda terima kasih terhadap tuan rumah yang sudi menerima kita, doakan kebaikan bagi tuan rumah. Doa apa? Dia hidangkan kita makanan, dia siapkan yang terbaik sebagai tanda syukur kita. Ya, sebab Nabi SAW ajar kita, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, berarti dia tidak bersyukur pada Allah. Bagaimana Nabi SAW ajar? Ada. Apa doa dia bila orang jamu kita makanan? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ikut doa ni. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah mereka dari apa-apa yang Kau telah rezekikan kepada mereka, dan ampuni serta sayangilah mereka. Baca kuat sikit bagi dia dengar. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nampak tak? Sebagai tanda terima kasih kepada Dia yang bersusah payah menerima kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang menunaikan 3 perkara ini. Itulah dia merupakan akhlak yang agung. Jadi antara sekian banyak akhlak, iaitu menunaikan hak-hak sesama muslim, sesama mukmin. Dengan itu terhasillah masyarakat yang harmoni, bahagia, aman, kasih mengasihi di antara satu sama lain, cinta menyertai. Maka terhasillah masyarakat Islam yang bersatu padu, saling bantu membantu, sambil saling ambil tahu menahu, dan jaga hak sesama muslim. Dengan itu hidup kita ibarat syurga. Nikmat syurga tu ada di dunia lagi. Barang siapa yang tak merasai nikmat syurga, maka bagaimana dia nak merasai nikmat syurga yang hakiki di negeri akhirat. Ya, nanti kita akan sambung, iaitu dengan hadis yang ke-16, jangan marah, kamu akan masuk syurga. Nampak tu? Ni kaitan juga ni. Hubungan sesama manusia, akhlak yang agung. Salah satu perangai negatif. Ya, boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Iaitu yang sesuai syariat, marah dituntut. Yang berlawanan dengan syariat, marah yang dilarang. Semoga Allah menghiasi kita dengan akhlak, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, iaitu apa dia? Iaitu berkata baik atau diam, menghormati jiran, dan memuliakan tetamu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita Allah kurniakan dengan 3 budi pekerti yang sangat agung ini, keluhuran akhlak, berjalan di atasnya yang terbaik mungkin. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan, kesilapan, supaya Allah menyempurnakan, memperbaiki urusan,
dan meletakkan kita di atas jalan yang diredainya, dan mengampuni seluruh dosa-dosa, kesilapan, kealpaan, pelanggaran yang kita lakukan, yang kita ucapkan, iaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah menghimpunkan kita nanti ke dalam syurga Firdaus bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah, bersama dengan Nabi SAW yang mengajar kita, mendidik kita agar memiliki akhlak yang mulia. Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.